Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah hari ini kita berada di Bangi Avenue Convention Center sempena dengan sambutan 7 dekad Majlis Belia Malaysia. Dan hari ini hari yang bersejarah dan kita bersama dengan dua tokoh untuk kita bicarakan. Kita akan sampaikan dan juga mungkin mendengar sikit pandangan daripada kedua tokoh yang kita bawakan hari ini. Bersama dengan saya yang pertama, Saudara Tajuddin Ahmad. Beliau merupakan mantan Pengurusi Agung dan juga Setiausaha Agung Majlis Belia Malaysia sebelum ini. Kita akan tanyakan pengalaman beliau, apa saranan dan juga apa hasrat beliau terhadap sambutan 7 tahun Majlis Belia ini. Dan kita juga bersama dengan Reverend Jonathan James. Beliau adalah merupakan mantan Esko Majlis Belia Malaysia juga dan sebelum ini berkhidmat ataupun berperanan mewakili Persatuan Metodis Malaysia. Dan Saudara Tajuddin Ahmad adalah merupakan individu yang mewakili Majlis Belia Negeri Kedah dan juga Majlis Belia Felda. Mungkin soalan saya yang pertama, sambutan 7 dekad ni umur 70 tahun. Kalau ikut 70 tahun ni usia yang dah nak mencecah warga emas lah kan. Jadi macam mana melihat MBM sekarang ni perbandingan dengan masa abang sendiri memimpin MBM? Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada MBM. Yang kedua saya ucapkan tahniah kepada MBM kerana menyambut usia 7 dekad. Kalau ikut dalam hayat manusia ni, kalau ikut hukum Islam, Nabi wafat pun dalam 560 dah. Ya. Sepatutnya MBM pun patutnya dah wafat dah. Tapi ini kesinambungan perjuangan beliau tidak boleh ditolak banding dengan program-program yang berbentuk ilmiah dan apa. Beliau akan hidup segar selagi ada pendukung watak yang memainkan peranan di belakang takbir untuk membantu sebuah organisasi. MBM adalah sebuah persatuan yang besar di Malaysia dan serata Asia termasuk di dalam way di dunia. Dan saya rasa sampai masanya MBM di bawah pengendali-pengendali yang baru ini, orang muda yang kita bagikan ilmu. Dalam MBM ni ibarat sebuah universiti. Kerana sesiapa yang masuk universiti yang belajar hal-hal belia, MBM lah tempat yang paling cocok dan paling wajar untuk kita praktik dan kita lemparkan. Saya yakin sesiapa yang terlibat secara langsung dalam program belia, terutamanya Majlis Belia Malaysia ataupun badan-badan gabungan, mereka akan mendapat satu impak yang cukup kuat. Kekuatan jati diri, kekuatan kepimpinan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana untuk melihat diri itu berada dalam kelompok-kelompok yang MBM bawa. Daripada sebelum-sebelum ini, saya anggap ini sebagai satu universiti kepada pendukung-pendukung watak belia. So kena relevan lah, sesuai dengan ya, zaman dan masa. semasa. Baik, kalau tengok juga MBM ni juga bukan pertubuhan yang biasa-biasa. Malah sebenarnya MBM ni menggabungkan, kita kata, rakyat Malaysia secara umumnya, terdiri daripada pelbagai latar, pelbagai agama. Mungkin pengalaman itu, adakah itu kita kata kekuatan MBM sebenarnya dalam tempoh 7 dekad ini? Saya melihat perkembangan MBM daripada masa permulaan sampai sekarang ni, sungguh jelas dia dapat mengeratkan perubahan kita dari segi berbagai kaum, latar belakang, bahasa, terjalin satu perpaduan. Kita tengok harmoni, kita dapat bersembang. Pada hari ini kita tengok ramai rakan-rakan kita dapat berpeluk-peluk. Ya. Kat luar sana lain, tapi masa kita datang bersama ni, kita tengok kita telah berkati satu perasaan sahabat. Ini yang saya melihat. Bukan saja kita dapat berkongsi pengalaman daripada yang dahulu sampai ke sekarang. Pengalaman luas. Pada masa ini saya tengok peralihan masa ini telah memberi ruang pada generasi muda untuk mengambil kepimpinan. Pada masa dahulu semuanya orang-orang yang berpengalaman. Tapi pada masa sekarang kita melihat bukan saja menterinya muda saja, tapi melihat ahli-ahli MBM pun semua yang muda-muda berbakat. Kita dapat mengataskan membangkit orang-orang muda pada masa ini. Baik, kalau tengok juga bahawa MBM antara lain sebutkan tentang universiti, selain daripada kita belajar universiti kan. Jadi kalau sebut universiti ni satu tempat yang cukup baik dari segi nak membentuk karakter peribadi dan juga kepimpinan. Dan kita tengok sekarang kepimpinan beliau ni banyak datang daripada, kita kata, suara MBM tu sendiri. Jadi adakah itu satu, kita kata, faktor penting sebenarnya MBM dari segi membentuk kepimpinan dalam negara? Kalau kita balik kepada soal serantau, contohnya Hamka. Hamka ada menyatakan berikan aku 10 pemuda.
Itu satu benda elemen yang cukup penting yang serantau. Tapi kalau kita nak tengok kepimpinan yang ada sekarang, kebanyakannya lahir dari kilang yang digelar Majlis Belia Malaysia ataupun persekutuan belia ataupun apa juga nama-nama dulu yang dikekal ataupun ditukar atau ditokok tambah menjadi identiti belia adalah datang dari kilang. Kilang yang kita masukkan itu adalah golongan muda yang diberi peranan, yang diberi peluang untuk menonjolkan diri, menganggotai persatuan. Jadi kita rasa kalau kilang mesti ada bahan mentah. Bahan mentahnya disalurkan adalah anak-anak muda yang berbilang bangsa dan berbilang kaum dan berbilang agama yang kita gemelingkan menjadi satu pemimpin yang kita rasa hari ini yang berada dalam parti baik UMNO, baik PKR, baik apa juga adalah orang-orang yang bergelar belia ketika muda. Jadi tak salah MBM itu patut diletakkan satu tempat yang cukup tinggi dalam Malaysia hari ini dan kita tidak boleh menggunakan platform politik untuk belia sebab dalam belia ni ada macam-macam. Rempah ratusnya terlalu banyak. Yang kejayaan yang individu alami itu menjadi sesuatu bentuk kek yang kita adun itu adalah terpulang pada diri mereka sendiri. Jadi saya rasa MBM ini merupakan universiti yang tidak ada tolak bandingnya, yang walaupun tidak digelar secara sah universiti, tetapi inilah tempat manusia belajar menjadi manusia di kalangan pemimpin-pemimpin muda. Ya, mungkin sebagai nasihat dan juga cabaran 7 dekad mendatang. Sekarang ini dah 7 dekad yang telah 1988, 2018. Untuk cabaran masa depan ni mungkin apa yang Jonathan rasa keperluan yang wajar untuk kepimpinan MBM ambil pengajaran dan juga jadikan sebagai satu aspirasi. Okey. Sekarang kita melihat persatuan-persatuan yang ada ni, mereka perlu melibatkan diri ataupun mereka perlu masuk ke dalam sekolah-sekolah, sekolah menengah. Kita mesti pergi ke sekolah menengah. Pergi ke sekolah menengah, meluaskan ahli mereka. Setakat sini kita tengok pelajar-pelajar universiti saja yang terlibat ataupun yang bekerja. Kita perlu meluaskan ahli-ahli di kalangan pelajar-pelajar masa mereka dalam tingkatan 1 sampai ke tingkatan 6. Pelajar-pelajar ni kira masuk dalam. So penglibatan tu daripada awal. Daripada awal lagi. Sebab apa? Dia bila pelibatan dia daripada awal, mereka ni dapat rasakan yang kita ni satu Malaysia, satu masyarakat. Persahabatan itu menjadi kekal dan kukuh. So bila dia keluar untuk bekerja, persahabatan ini terus, pandangan kita, pemikiran kita semuanya bertukar. Inilah satu yang kita nantikan, satu Malaysia yang kita naung-naungkan dahulu tu. Kita dapat persahabatan yang jelas. Baik, terima kasih kita ucapkan atas kesempatan bersama dengan kami hari ini. Majlis Belia Malaysia seperti dengan sambutan 7 dekad 1948 hingga 2018, 70 tahun kita bersama dengan dua tokoh yang lahir daripada Universiti Madrasah Tarbiyah Majlis Belia Malaysia, yang mereka inilah merupakan bukti bahawa kepimpinan MBM sebenarnya bukan sekadar melahirkan kepimpinan politik tapi juga pimpinan agama. Kita ada kepimpinan yang daripada bisnes, sektor korporat dan lain-lain. Terus bersama kami di Majlis Belia Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.